Nah, Huzaifah al-Yaman adalah, kita kata, sahabat yang dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Madinah. Nabi pilih dia untuk jadi setiausaha sulit. Setiausaha Nabi itu memang cantik, pasal dia dianggap oleh orang Mekah sebagai orang Mekah. Orang Muhajirin anggap dia orang sebagai daripada Muhajirin. Orang Madinah pula anggap dia sebagai daripada orang Ansar, pasal dia dibesarkan di Madinah. Jadi Nabi pilih setiausaha dia orang yang boleh pergi dua-dua. Boleh pergi orang Muhajirin, boleh pergi orang Ansar. Itu kelebihan Nabi pilih dia tu, pasal ada sebabnya. Sebab maknanya kita kata dia disenangi oleh dua-dua. Artinya itu pelajaran kepada kita jugalah, bila kita memilih seseorang, orang yang disenangi oleh berbagai kalangan, supaya senang kita punya urusan, ya, senang kita punya urusan. Contohnya memilih wakil ke, memilih duta ke, dan sebagainya. Dan jadi Huzaifah ni, Huzaifah al-Yaman ini, kita sedia maklum bila sebut setiausaha sulit itu, maka Nabi memang titipkan kepada dia senarai munafik, ya tak? Sebab itu amanahnya Nabi kata jangan cerita pada siapa-siapa. Sayyidina Umar pula cuba bertanya kepada dia, Huzaifah al-Yaman ni, ya, sampailah setelah Nabi wafat pun masih lagi, maknanya Huzaifah Sayyidina Umar nak minta tahu daripada Huzaifah. Saya kata tak boleh, ini amanah, ini amanah. Nabi dah tak ada. Nabi tak ada pun tak boleh. Tapi Sayyidina Umar lagi cerdik. Dia tengok laba, ya. Kalau Huzaifah pergi semayang jenazah, dia pergi. Kalau Huzaifah tak ada, dia sebelum nak pergi semayang jenazah, dia tanya Huzaifah dia tak ada, tak pergi gitu. Pasal faham betul siapa orang tu, ya. Jadi maknanya pandai pula Sayyidina Umar lagi dia bijak, dia membaca, ya, pergerakan Huzaifah ni tadi. Jadi oleh kerana kita kata bahawa Huzaifah adalah sebagai setiausaha, betul lah, setiausaha yang berilmu, ya. Kalau kita pun ada set call, setiausaha akhbar, setiausaha politik, orang yang berilmu orang sepatutnya bukan kira rapat dia, ya, tapi tak ada ilmu. Jadi oleh kerana ilmu yang ada pada Huzaifah ni tadi Allah, maka Rasulullah pilih dia. Dan kita, sebagaimana yang Cikgu Idris sebut tadi, ucap terima kasih, kategori hati yang 4 ni, ya, nombor 1 yang disebut khatamallahu ala qulubihim, hati yang tertutup, ya. Dan kemudian yang kedua tu yang disebut bermuka dua tu, iaitu yang dikatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, ya. Kemudian di sana kita jumpa dengan hati yang suci bersih, yang kita lihat bagaimana tentang hati yang boleh menerima, ada hati yang disebut bagaikan cermin yang bersih. Disebut dalam hadis, hati yang bagaikan cermin yang bersih, yang memaparkan image yang jelas dan nyata, itu adalah hati mukmin, ya. Yang ini pertarungan. Yang keempat ni tarik menarik. Ini ialah hati yang lemah, yang disebut juga dalam surah Munafiqun, iaitu hati yang lemah. Maknanya hati yang tidak dikukuhkan dengan baca-baca, dengan zikir, dengan amalan, menyebabkan hati ini itu kadang-kadang datang syarab, kadang-kadang datang waham, kadang-kadang datang son, ya, hatinya datang sangka buruk, hatinya datang, kita kata, perasaan was-was dengan Tuhan. Ini hati yang lemah. Hati yang lemah ini sebenarnya perlu kepada ilmu, perlu kepada amal, perlu dibajai, dan dengan zikir, perlu berkawan dengan kawan yang baik-baik, perlu duduk dalam suasana yang sejahtera, perlu ada mursyid, perlu ada murabbi dalam hidup dia. Dia jangan sendiri, dia kena cari, maknanya orang yang boleh membimbing dia, pasal dia sentiasa dalam keadaan hati yang lemah itu bertaruh dengan keimanan, dengan kekufuran, ataupun kita kata dalam keadaan keraguan-keraguan itu tadi. Jadi ini sebenarnya lawamah. Ini sebenarnya kalau kita nak ambil kira ialah lawamah. Mana orang yang sentiasa bertaruh, ya, hatinya sentiasa bertaruh di antara dua tarikan. Disebut sebagai lawamah, dan juga disebut sebagai maknanya hati
hati yang lemah, ya, hati yang lemah yang perlu kepada bimbingan-bimbingan yang berterusan dan perlu duduk dalam satu suasana yang boleh menyelamatkan, ya, yang boleh menyelamatkan. Itu unsur yang dikatakan yang keempat, ya, yang keempat. Dua unsur tadi. Wallahu a'lam.